Okay, hari ini kita akan lihat watak dan perwatakan bagi novel Tawanan Komander Kaukasus. Okay, watak dan perwatakan sebenarnya dua perkara yang berbeza. Watak ialah nama orang yang terdapat dalam sebuah cerita tu, ataupun sifat luaran yang kita boleh lihat dengan mata kasar kita, yang kita boleh tengok dengan mata kita, bukan kita tafsirkan. Okay, contohnya kalau kita lihat orang tu rendah, okay, watak dia ialah pendek. Okay, kalau kita lihat kulit dia putih, okay, berkulit cerah, itu watak. Okay, manakala perwatakan pula sifat kepada watak tersebut, maksudnya sifat orang tu lah. Yang ini kita boleh lihat daripada dalaman dia. Kita boleh lihat daripada perbuatan dia. Okay, kalau kita tengok dia tu asyik tidur, malas, okay, kita boleh katakan bahawa perwatakan dia ialah seorang yang malas. Okay, kalau kita tengok dia tu suka bantu orang lain, seorang yang baik hati. Okay, itu beza antara watak dan perwatakan. Okay, kalau kita nak tulis perwatakan, kita mesti gunakan kata kunci yang betul. Okay, kata kunci untuk perwatakan ialah seorang yang. Tetapi dalam novel Tawanan Komander Kaukasus ni, dia ada watak bukan manusia kan, haiwan. Okay, jadi awak boleh tuliskan haiwan dia ialah kumbang. Okay, kumbang yang. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, untuk tugasan hari ini, cikgu nak minta pertama sekali isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okay, watak utama. Okay, untuk pengetahuan, watak utama ada satu sahaja dalam sesebuah karya. Tak kisahlah novel, cerita, drama yang awak tonton pun memang watak utama ada satu sahaja. Tetapi watak sampingan dia ada ramai. Okay, awak boleh tuliskan lebih daripada satu watak sampingan. Watak utama satu sahaja. Okay, latihan seterusnya. Okay, apa yang cikgu nak awak buat ialah isi jadual dengan perwatakan watak utama. Okay, latihan satu ni A berdasarkan kepada watak utama. Cikgu dah bagi contoh peristiwa. Awak perlu tetapkan perwatakan Farhani, iaitu watak utama tu, daripada contoh peristiwa yang ada. Okey, macam mana nak tetapkan perwatakan watak utama tu? Awak boleh tengok dalam contoh peristiwa. Dalam contoh peristiwa tu dia ada point dia. Point yang awak boleh gunakan dalam semasa menulis perwatakan. Contoh cikgu bagi yang atas tu, Farhani menziarahi ibu Kim Yong di rumahnya selepas kehilangan Kim Yong kerana prihatin terhadap ibunya walaupun Kim Yong seorang yang angkuh dan bersikap sombong. Okey, ada perkataan prihatin. Prihatin sama maksud dengan bersimpati. Okey, jadi perwatakan dia ialah seorang yang bersimpati, ataupun awak boleh juga tulis terus seorang yang prihatin. Okey, untuk contoh peristiwa yang kedua dan seterusnya pun ada point dia di situ. Jadi awak boleh ambil point dia tu. Kalau tidak sesuai dengan dia punya kata kunci, awak boleh olah sikit, ataupun awak boleh berikan perkataan lain yang sama maksud dengan point tersebut untuk dituliskan dalam bahagian perwatakan. Okey, latihan B, ini sama dengan latihan A tadi, tapi ini melibatkan watak sampingan. Okey, watak sampingan yang berbeza-beza. Okey, contoh cikgu bagi. Contoh peristiwa, Mira tidak sabar dan bersungut kerana tidak nampak kelibat Farhani dan Ciame yang telah berjanji untuk berjumpa dengannya di tepi dusun pada pukul 3 petang. Okey, kita nampak perkataan tidak sabar. Jadi perwatakannya ialah seorang yang tidak sabar. Okey, ini perwatakan siapa? Perwatakan Mira. Okey, jadi bahagian watak awak tulis Mira, perwatakan awak tulis seorang yang tidak sabar. Okey, begitu juga dengan contoh peristiwa yang lain ni. Cikgu nak minta awak cari perwatakan dan watak dia. Point sama ada dalam contoh peristiwa. Okey, cikgu kongsikan juga muka surat yang ada contoh peristiwa ni sebagai rujukan awak kalau awak kurang jelas dengan contoh peristiwa yang cikgu dah bagi dalam jadual. Rujuk-rujuklah awak punya novel. Okey, latihan 2, tulis esei. Okey, kalau tadi awak tuliskan dalam jadual supaya awak mudah nampak. Okey, sekarang ni cikgu nak minta awak tuliskan esei. Okey, tulis esei sama seperti awak jawab dalam peperiksaan. Okey, esei A
soalan A berdasarkan latihan 1A tadi. Okey, soalan B berdasarkan latihan 1B tadi. Okey, untuk tulis esei, apa yang awak perlu tahu? Okey, untuk esei watak utama, mesti ada bahagian pengenalan. Dalam bahagian pengenalan, mesti tulis tajuk novel tu. Dan menyatakan kehendak soalan. Okey, apa kehendak soalan dia? Okey, kehendak soalan dia ada dalam soalan. Nyatakan 3 perwatakan watak utama berserta contoh peristiwa. Okey, jadi kehendak soalannya ialah terdapat banyak perwatakan watak utama dan contoh peristiwa. Noktah. Okey, kemudian pada bahagian pengenalan tu juga awak mesti tulis nama watak utama. Mesti bagi tahu, kalau tidak pemeriksa tak tahu siapa nama watak utama. Okey, kemudian awak boleh tulis sama ada dalam 3 perenggan ataupun 5 perenggan. Okey, kalau 3 perenggan maksudnya 1 perenggan pengenalan. Okey, kemudian 1 perenggan untuk perwatakan contoh. Okey, perwatakan contoh tu mesti ada 3 lah. 3 perwatakan dan 3 contoh. Okey, dan kesimpulan. Ataupun awak boleh tulis 5 perenggan. Okey, pengenalan 1 perenggan. Perwatakan 1 dan contoh 1 perenggan, perwatakan 2 dan contoh 1 perenggan, perwatakan 3 dan contoh 1 perenggan, kesimpulan 1 perenggan. Okey, jadi 5 perenggan. Okey, kesimpulan dia bagaimana? Yang cikgu dah kongsikan ni. Demikianlah perwatakan bagi watak utama dalam novel ini. Tulis itu saja untuk perenggan kesimpulan. Okey, sama juga seperti watak awak nak tulis esei watak sampingan. Cuma bezanya ialah untuk nama watak sampingan ni awak beri pada setiap perwatakan. Sebab watak sampingan tu kan tak sama, berbeza-beza. Okey, awak kena nyatakan dalam setiap jawapan awak lah. Okey, contoh perwatakan watak sampingan yang pertama ialah Mira. Mira seorang yang tidak sabar. Contohnya, Mira tidak sabar dan bersungut apabila Chia, Mei dan Farhani tidak sampai lagi di tepi dusun walaupun masa sudah pukul 3 petang. Contohnya macam itulah. Okey, mesti ada sebutkan watak sampingan novel ini ialah nama watak sampingan. Okey, watak sampingan perwatakan Mira ialah apa dia. Okey. Kesimpulan dia sama, cuma watak utama tu kita gantikan dengan watak sampingan. Okey, itu sahaja. Kalau ada lagi kurang jelas boleh tanya cikgu.